mic dekat ni. Duduk. Kak Ida, sini kita duduk Kak Ida. Jangan lupa tekan record. Tunggu gambar. Betul. Sebab kabel. Jatuh tu, kena kepit. Okey. Tangan saya tak muat. Tangan saya tak muat. Dah belum? Dah belum? Belum. Duduk ya senang. Ah, ya. Dah on dah? Memang cantik. Dah on ke? Dah on dah. Ini dia. 1, 2, 3. Ada. Okey. Dah lepas sikit tengok. Abi lepas sikit. Okey. Mic. Oh, nampak. Kena lagi rapat. Ini rapat lagi. Jadi dulu. Ah, cantik. Okey, pagi tadi Datuk Wan telah dikenakan dalam 18 pertubuhan pula. Dan pertubuhan ini akan didaftarkan bersama dengan 2 pertubuhan awal di bawah kesalahan predikat. Kami telah memiliki pertubuhan yang digunakan oleh Datuk Wan. Boleh pun. Yang kita bahawa tidak ada sebarang orang menggunakan hasil wang haram. Kami juga kita bahawa orang yang bukan cara tuan. Oh, kak. Goyang tak? Oh, iya tadi. Rasa. Tapi itu kita akan bayar macam-macam je lah. Apa nak disiplin lah. Okey. Jadi, first terima kasih banyak kepada rakan-rakan pada media. Sedih sikit. Tak boleh nak baca. Okey. Jadi, pertama sekali saya nak mula dengan nak mengulangi beberapa tuntutan yang dah disuarakan sebelum ini, bukan saja oleh saya tapi banyak rakan-rakan lain mengenai keperluan untuk kita memisahkan peranan peguam negara dan pendakwa rakyat. Itu perkara pertama. Yang kedua, saya juga nak ulang balik tuntutan yang banyak kali disebut oleh rakan-rakan baik dalam bidang politik maupun dalam bidang NGO yang mahukan supaya kita memperbaiki mekanisme pelantikan ketua pengarah SPRM supaya ia menjadi lebih tulus dan bebas daripada pengaruh-pengaruh yang tidak dikenali, beserta menambah baik mekanisme oversight SPRM supaya sebarang kelemahan yang ada semak imbang. Dua-dua perkara ini bukan perkara baru. Kalau saya sendiri, saya ingat daripada 2012 saya dah mula cakap perkara ini. Ramai yang dah bercakap sebelum itu lagi. Dan saya tahu bahawa kerajaan sering mengatakan bahawa semua perkara ini, reform ini sedang dikaji. Tapi saya bimbang jika alasan kajian itu adalah alasan semata-mata yang digunakan untuk sengaja melengah-lengahkan proses reform yang sepatutnya dilakukan dengan segera sebab ada niat-niat tertentu di sebalik melengah-lengahkan reform tersebut. Kita maklum sekarang ini ada 5 jawatan kuasa semak imbang di SPRM, tetapi kritikan mengenai struktur-struktur semak imbang ini juga bukan satu perkara baru, malahan dah lama disuarakan terutamanya oleh kawan-kawan daripada Pakatan Harapan. Berbalik kepada isu ketuduhan kepada saya menganggap
pertuduhan baru yang dikenakan kepada saya ini adalah satu usaha untuk mengalih perhatian rakyat daripada pelbagai kegagalan yang dilakukan oleh kerajaan hari ini. Gagal mengawal kenaikan harga barang, gagal mengawal kenaikan kos sara hidup, gagal membantu rakyat dengan cara yang efektif, gagal menjalankan reform-reform yang kononnya mereka lah perjuangkan sejak dahulu lagi. Banyak lagi lah kegagalan tersebut. Jadi mereka terpaksa mencari isu-isu baru yang boleh digunakan untuk mengalih perhatian rakyat daripada segala bentuk kegagalan mereka. Malahan buat demo bantah kekejaman Israel pun gagal sebab banyak komplain-komplain yang kita terima mengenai demo-demo tersebut. Dan usaha mengalih perhatian ini kita faham terpaksa dilakukan dengan segera sebab kritikan yang mereka hadapi adalah hari ini. Teruk sekarang ini kerajaan sedang dikritik. Kalau tidak diubah, dialih perhatian, maka tumpuan rakyat ialah pada kegagalan mereka. Sebab itulah kalau kita lihat, bagi saya pertuduhan ini dilakukan dengan cara yang agak tergesa-gesa, agak gopoh. Sehingga tadi saya tak pasti sama ada tuan-tuan tengok atau tidak apa yang berlaku dalam mahkamah. Saya mula-mula masuk expect untuk dituduh yang pertuduhan. Akhirnya keputusan di mahkamah yang pertama ialah DNA dilepaskan tanpa dibebaskan. Saya pun tak faham dibebaskan dari apa, tanpa dibebaskan dari apa, sebab masa tu saya belum dituduh. Tapi akibat daripada kegopohan itu, maka ada perkara yang berlaku yang menyebabkan mula-mula DNA. Jadi saya rasa juga DNA untuk lebih kurang 30 minit. Lepas tu, serta-merta dituduh semula di mahkamah bilik sebelah. Dan ini melambangkan betapa kegopohan itu memang wujud, sehingga berlaku kepincangan seperti ini. Kalau sekiranya ini dirancang dengan baik, dilakukan dengan baik, saya rasa dia tak jadilah. Tak adalah sampai DNA sebelum dituduh tu. Saya rasa ni rekod ni, saya tak tahu ada orang lain juga pernah kena DNA tanpa dituduh. Tapi itulah yang berlaku. Sebab itulah saya rasa sekarang ini realitinya ini adalah usaha untuk mengubah perhatian rakyat. Dan kita kena sedar juga bahawa semua pertuduhan-pertuduhan baru ini dilakukan semasa kesalahan-kesalahan pertuduhan untuk kesalahan predikat masih belum pun berjalan. Perbicaraannya belum lagi berjalan. Tapi saya redha dan saya terima tindakan dilakukan oleh pihak yang berkuasa dan saya akan hadir ke mahkamah untuk membersihkan nama saya dan mempertahankan diri saya sebab saya yakin tidak ada sebarang kesalahan yang dilakukan dan ini ada motif-motif lain di sebalik pertuduhan. Sebab itulah akhir sekali saya nak kata bahawa reform itu penting. Kita lihat selama ini kita bercakap mengenai pertuduhan terpilih. Sekarang di zaman Anwar Ibrahim ini wujud pula suasana pembebasan terpilih. Kebimbangan saya kalau di bawah Anwar Ibrahim ini diperkenalkan satu bid'ah baru yang namanya nanti pengampunan pun terpilih. Sebelum kerosakan ini berterusan dan banyak perkara-perkara yang terpilih ini, saya mendesak supaya kerajaan melakukan reform yang mereka janjikan sesegera mungkin dan jangan bagi alasan yang macam-macam. Terima kasih. Okay, go ahead. So, when you say that they are doing reform, right? Are you saying that the current APC was being appointed secara tak terus? Isu pelantikan, isu pemegang jawatan sekarang bagi saya ini bukan satu perkara yang berkait dengan reform. Reform perlu dijalankan tanpa mengira siapa yang pegang jawatan itu sekarang. Jadi kita kena move away from perdebatan mengenai siapa lantik, siapa pegang, siapa ambil lepas ini. Yang pentingnya nak buat atau tidak. Dan yang saya nampak sekarang ini macam-macam alasan dibagi untuk tidak melakukan reform. Sebab tu kita selalu sebut buka, adalah orang-orang tertentu sebut kan datang surat saman pula. Tapi ada orang-orang tertentu buka mulut tipu, tak buka mulut pun tipu juga. Sebab kita tak boleh percaya dengan semua. Mula-mula tu DNA untuk sebut tuduhan, sebenarnya tak ada tuduhan pun, tak baca lagi tuduhan saya. Tapi yang tu saya elok rujuk pada keputusan mahkamah. Okey, terima kasih banyak. Terima kasih tu. Terima kasih tu.
Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera kepada semua pelayan Facebook Sinar Harian. Saya Azrida Alimin, bersiaran secara langsung di Mahkamah Kuala Lumpur bagi membawa pertuduhan kes membabitkan Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu Datuk Wan Saiful Wan Jan atas 18 pertuduhan kes pengubahan wang haram mencecah hampir 6 juta ringgit. Untuk pengetahuan pelayar Facebook Sinar Harian, Ahli Parlimen Tasik Gelugur itu didakwa atas 18 pertuduhan pengubahan wang haram, yang mana dia mengaku tidak bersalah selepas semua pertuduhan dibaca di hadapan Hakim Suzana Hussein. Pertuduhan dibuat mengikut Seksyen 4-1-B Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram. Pertuduhan dibuat mengikut Seksyen 4-1-B Akta Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan hasil daripada aktiviti haram 2001. Untuk pengetahuan pelayar Facebook Sinar Harian juga, pemimpin bersatu ini sebelum ini berdepan 2 pertuduhan, iaitu meminta rasuah dan menerima rasuah. Bagaimanapun, beliau mengaku tidak bersalah atas kedua-dua pertuduhan berkenaan. Susulan 18 pertuduhan berkenaan, manakala 2 pertuduhan pada Februari lalu menjadikan kesemua pertuduhan kes dihadapi pemimpin bersatu ini ialah sebanyak 20 pertuduhan. Pada 21 Februari lalu, Wan Saiful mengaku tidak bersalah atas 2 tuduhan termasuk menerima rasuah berjumlah 6.9 juta berhubung projek Jana Wibawa. Bagi pertuduhan berkenaan, Datuk Wan Saiful didakwa meminta wang daripada Lian Tan Chuan sebagai dorongan membantu syarikat Nepturis dan Berhad mendapatkan projek Central Spine Road Setik ke persimpangan Lebuh Raya Pantai Timur daripada kerajaan Malaysia secara prakelayakan bernilai 232 juta di Royal Lake, Taman Tasik Perdana April tahun lalu. Datuk Wan Saiful juga berdepan satu tuduhan iaitu menerima suapan 6.9 juta menerusi akaun CIMB milik syarikatnya iaitu WSA Advisory Group Sdn Berhad daripada akaun Maybank Islamic milik syarikat Nepturis Sdn Berhad. Ia didakwa sebagai upah membantu syarikat terbabit mendapatkan surat setuju terima projek. Itu projek yang sama di CIMB Bank Berhad, Cawangan Bukit Tungku antara 8 Julai hingga 30 September tahun lalu. Bagi pertuduhan hari ini pula 18. Pertuduhan itu adalah membabitkan pertuduhan memindahkan dan menggunakan hampir 5.9 juta. Daripada jangkaan awal, nilai terendah adalah sebanyak
RM36,000 iaitu memindahkan wang RM36,000. Manakala nilai tertinggi adalah mencecah RM2 juta. Pertuduhan berkenaan didakwa dilakukan bermula bulan Ogos tahun lalu sehingga November tahun lalu. Bagi kesemua pertuduhan ini pula dibuat mengikut Seksyen 4-1-B Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram. Sekian sahaja laporan saya, Nur Azira Alimin, bersiaran secara langsung di Kompleks Kuala Lumpur. Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur bagi membawa pertuduhan kes membabitkan Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu Datuk Wan Saiful Wan Jan yang didakwa atas 18 pertuduhan pengubahan wang haram mencecah hampir RM6 juta. Terima kasih kepada semua pelayan Facebook Sinar Harian. Terima kasih. Assalamualaikum.